Baik, satu perkara penting yang saya nak sebut permulaan sebelum kita mula. Ada satu kata pujangga ke pepatah ke, wallahu alam, dia sebut macam mana? Reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Bacalah secara berulang kali. Ulang-ulanglah buku kegemaran yang kamu suka, yang kamu minat. Dia sebut umum. Tapi kita tulis sikit, secara umum kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad, kita harapnya kitab ni lah, buku ni lah yang senantiasa kita baca dan mengulang-ulangi. At different stage. Maksudnya ulang dalam konteks mana? Waktu kecil pun baca dan ulang-ulang. Besar pun baca dan ulang-ulang. Dewasa pun baca dan ulang-ulang. Sampai hari ini pun baca dan ulang-ulang of your life. Dalam seluruh kehidupan kamu. Poin dia ialah the plots never change. Plot kisah tu, plot cerita tu sama sekali tidak akan pernah berubah. Kamu baca masa kecil tu, itulah cerita dia. Baca masa remaja pun, itulah plot dia. Baca ketika besar pun, itulah cerita dia. Bahasa sampai sekarang pun, itulah plot dia. Tapi apa yang berubah? Your perspective. Perspektif kita dalam memahami. Setiap ulangan-ulangan yang kita baca pasti akan berubah. Dengan kata lain, bila sebut tentang Isra' Mi'raj, inilah ayat berkaitan Isra'. Tak akan ada, saya kira, mana-mana ustaz, mana-mana penceramah, mana-mana pendakwah, dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Isra', dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Mi'raj. Inilah ayat yang akan dia baca. Plot penceritaan pun tetap sama. Nabi tetap akan bermula di Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj melepasi langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Plot tak berubah. Dan jangan sesekali tukar plot ni. Disebabkan kita nakkan kelainan, kita nakkan perbezaan daripada orang lain. Malam ni aku rasa aku nak tukar plot cerita ni biar nampak hebat dan menarik. Jadi malam ni Rasulullah bermula di mana? Ingat, ni sekadar percontohan, bukan sesekali merendahkan martabat kenabian dan kerasul. Bermula di mana? Bermula di Malaysia, di KLCC, sampailah contoh ke Las Vegas ke London ke Paris ke. Disebabkan nakkan kelainan. Plot tu boleh ubah tak? Tak akan boleh ubah sama sekali. Langit ketujuh, ada 7 lapis, nampak sikit sangat, aku tambah 3 lagi ya. Kali ni dalam cerita malam ni ada 10 lapis. Konon-kononnya nak ada perubahan. Sorry, tak akan berubah. Tapi apa yang berubah? Perspektif. Hak ni hak kita mahu. Jadi setiap kali menerima ilmu daripada sesiapa pun berbicara tentang topik dan tema yang sama, yang kita nak, kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru, kemahiran baru, perspektif yang baru. Sebab tu kita belajar sebelum ni pun walaupun cuma satu kitab, kita akan dapat ilmu yang berbeza bila kita belajar daripada banyak guru. Kitab mungkin sama, guru ni syarah macam ni. Pi kitab yang sama juga, cari guru ni dia syarah lagu lain. 10 guru, 10 ilmu kita dapat. Itu maksud perspektif yang berbeza. Ayat ada baca mana? Ayat ni bukan kata zaman kita, sejak zaman Nabi dulu pun kalau nak cerita Isra', ayat ni plot tak akan berubah. Tapi guru yang mengajar, guru yang tafsir, guru yang syarah itu adalah berbeza. Baik. Kita mulakan yang pertama. Ni baru nak start betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana. Maha suci Allah.
Ini adalah penyebutan tentang penyucian Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap zatnya sendiri. Kadang-kadang dalam surah Musabbihat yang lain, dia datang dengan kalimah sabbaha lillah dalam bentuk fi'il madhi. Kata kita belajar bahasa Arab. Fi'il madhi ini dalam bahasa Inggeris apa? Past tense. Kadang-kadang tadi kita dengar Allah menyebutkan dengan lafaz yusabbihu lillah. Tu fi'il mudhari. Kalau Inggeris present tense. Yusabbihu bukan setakat present tense, tuan-tuan. Yusabbihu present and continuous tense. Senantiasa dan berterusan. Bertasbih kepada Allah. Jadi apa konteks yang nak disucikan di sini? Sebahagian tafsir-tafsir menyebutkan ada dua. Pertama ialah kerana Rasulullah ni berhadapan di Mekah dengan golongan-golongan musyrikin Mekah. Nama pun musyrikin. Jadi fi'il buat kerja mereka ialah bentuk kesyirikan kepada Allah. Syirik lagu mana? Dengan menjadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara. Di antara mereka nak berdoa, memohon sesuatu, memohon hajat dengan Allah. Inilah bentuk kesyirikan yang mereka buat. Jadi pengucapan kalimah tasbih di sini ialah nak menyucikan Allah. Berhenti azan. Baik, kita menyambung kembali. Pertama ialah Allah nak menyucikan dirinya dan zatnya daripada golongan-golongan musyrikin Mekah yang telah mensyirikkan Allah. Sebagai contoh, ketika dahulu bila mereka menolak Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, banyak karenah-karenah yang mereka telah keluarkan, menunjukkan penentangan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang mereka tidak fitnah pada Nabi? Apa benda yang mereka tidak tuduh pada Nabi? Apa benda yang mereka tidak label pada Nabi? Ini adalah bentuk-bentuk assassination character. Pembunuhan karakter Rasulullah di sisi pandang masyarakat pada waktu itu. Tapi semua tuduhan, semua fitnah, semua labelan itu sia-sia. Tidak memberikan kesan pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sudut wahyu, mereka pernah meminta turunnya wahyu daripada Allah dalam bentuk tulisan yang siap di kertas dah. Daripada alam atas turun depan mereka, siap tulis dah dalam lembaran-lembaran kertas. Lagi jauh, lagi sadis, mereka minta apa? Kalau Allah ni nak menyampaikan sesuatu arahan pada mereka, Allah nak perintahkan macam ni, atau Allah nak larang mereka jangan buat macam ni, mereka tak mau perantaraan wasilah Nabi Muhammad dalam soal penyampaian. Kalau boleh, Allah terus pada mereka. Direct kepada mereka. Ni bentuk kontra antara ucapan dan perbuatan mereka. Dalam ucapan mereka, bila Allah nak sampaikan sesuatu kepada mereka, mereka nak tolak Nabi. Tak perlu ada Muhammad untuk menyampaikan pada kami, ceritakan pada kami. Kami nak Allah secara terus, Allah secara direct menyampaikan pada kami. Tapi dalam bab mereka berdoa, dalam bab mereka bermohon, dalam bab mereka meminta kepada Allah, kenapa perlu ada berhala-berhala tadi? Tak bolehkah kamu buat benda yang sama, direct minta pada Allah, direct bermohon pada Allah, direct berhajat pada Allah? Jadi sama ke tak sama? Tak sama, kontra. Jadi Allah nak sucikan hal tersebut. Untuk berdoa, minta pada dia, ni bukan jalan dia, ni bukan cara dia. Yang kedua ialah Allah nak menyucikan diri dan zatnya daripada mengutuskan Nabi ataupun Rasul yang bersifat pendusta.
pembohong ataupun penipu, sebagaimana tuduhan-tuduhan dan tomahan ni pernah mereka lemparkan kepada Nabi. Amat-amat tidak logik, tidak rasional dan tidak masuk akal untuk Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi dan Rasulnya bersifat demikian. Allah nakkan kebaikan kepada umat dia. Allah nakkan kebaikan kepada makhluk dia. Allah nakkan kebaikan kepada ciptaan dia. Logik ke tidak? Dalam nak menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, menyampaikan kebaikan, dia utuskan Nabi yang bersifat pembohong, penusta, penipu dan palsu. Logik ke tidak? Tak akan logik sama sekali. Maksudnya Allah menurunkan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang mulia. Benar duduk pada dia. Amanah duduk pada dia. Bijak duduk pada dia. Benar-benar menyampaikan duduk pada dia. Baik. Allazi asra. Yang telah memperjalankan. Kalimah asra ni, dia bukan setakat menceritakan perjalanan, memperjalankan. Tetapi pada kalimah asra tu dah termasuk konteks timing. Waktu. Memperjalankan pada waktu malam. Pada kalimah asra tu sendiri. Maksudnya kalau berjalan, masuk time dia. Berjalan malam. Kalau diperjalankan pun, diperjalankan pada waktu yang sama, waktu malam. Baik, ada perbahasan panjang dari sudut ilmu bahasa. Ada yang mengatakan asra berjalan malam, sara pun berjalan malam. Sara tanpa huruf alif. Dan perbezaan dia, kalau sebut asra berjalan malam, konteks dia di awal waktu. Kalau sebut sara berjalan malam, konteks dia di pengakhiran malam, di penghujung malam. Kalau asra, di awal malam. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan ada riwayat yang menyebut Jibril dan malaikat Mikail. Itu bukan persoalan. Persoalan dia, perjalanan ini bukan dengan kehendak dan keinginan Nabi Muhammad. Perjalanan ini bukan dengan kudrat Nabi Muhammad. Perjalanan ini bukan dengan daya upaya usaha Nabi Muhammad. Kalaulah dengan keinginan, kalaulah dengan kehendak, kalaulah dengan kuasa, kudrat dan keupayaan sendiri, mampu atau tidak Rasulullah berjalan Isra' dan Mi'raj ni? Mampu atau tidak? Tidak akan mampu sama sekali. Jadi perjalanan ini daripada awal sampai last, dari awal sampai akhir, dianggap berjaya kerana Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Allah yang nak memperjalankan Rasulullah, Allah lah yang meminta Jibril supaya menemani Rasulullah dalam konteks perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ia bukanlah sesuatu yang aneh, sesuatu yang pelik. Kalau Allah yang bersifat maha segala maha yang memperjalankan hamba-Nya ni. Pelik ke tak? Kita dah mengenali Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang bersifat maha segala maha. Kalaulah cerita macam ni atau lebih lagi, rasa pelik ke tidak? Tak pelik, sebab Allah yang memperjalankan. Sebab tu dulu di pondok-pondok, mahupun kita kata ustaz-ustaz dalam konteks fundamental dan tradisional selalu membuat, kita panggil apa, kiasan, analogi. Kalau di satu tempat tu ada sebuah kolam, dalam kolam tu ada beratus-ratus ekor ikan. Kita ambil lah ikan hak senang, hak kecil-kecil, ikan laga atau ikan gapi. Dan kolam ikan ni, yang dalam tu ada beratus-ratus punya pemilik dia. Ada tuan. Suatu ketika, tuan ni datang ke kolam tersebut. Lalu dia ambil satu botol. Dia buka penutup botol ni, lalu dia sauk salah seekor ikan
yang daripada jumlah ratus-ratus tadi. Bukan ambil semua, ambil salah seekor saja. Dia pun letak dalam botol. Tutup botol, buatlah lubang angin sikit nak bagi saluran pernafasan. Dia bawa botol ni sekali dengan dia pergi ke lapangan terbang, beli tiket, naik sekali. Dia naik kapal terbang, bawa sekali botol, yang di dalam botol tu ada ikan yang dia ambil salah seekor tadi. Jadi ikan ni dibawa berjalan oleh siapa? Oleh tuan dia. Dalam tu dia boleh tengok macam-macam. Oh, aku ingat manusia ni macam tuan aku seorang saja. Bila duduk dalam flight ni, hak macam-macam rupa, macam-macam muka, macam-macam pesen rambut, macam-macam color, macam-macam bentuk tubuh, selain daripada tuan hak selalu bagi dia makan, hak dia kenal. Tuan aku rambut beruban dah, hak ni rambut hitam, hak ni rambut color pink, hak ni macam singa laut, hak ni macam ni, contoh. Kulit pula tuan aku sawo matang, hak ni gelap gelemat, hak ni putih mulus, tinggi, rendah, gemuk, kurus, macam-macam jenis manusia. Sampai saja di Kuala Lumpur, tuan dia bawa berjalan di mana? Di KLCC, tengok menara berkembang, pi Sunway Lagoon, pi Sunway Pyramid, pi Petrosains, macam-macam. Malam tu juga balik. Bila dah balik, buka balik botol, cuah dia balik dalam kolam tadi. Dia pun bila berjalan macam ni, action nak cerita dekat kawan-kawan. Jadi bila dia bercerita, agak-agak cerita yang dia nak cerita ni, apa tanggapan, apa respon, apa reaction daripada kawan-kawan ikan hak lain? Percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya? Tak akan siapa percaya sebab mereka hanya mengenali lingkungan persekitaran mereka. Hak mereka tahu duduk sekali selama ni, pasir-pasir hak duduk dalam ni. Batu-batu hak duduk dalam ni. Lumut-lumut hak duduk dalam ni. Rumput rampai hak duduk dalam ni. Tu je. Kalau cerita lebih pada hak ni, hang memang pembongok, hang memang nak bohong. Tapi poin dia ialah, kalaulah dia cakap, bukan aku sendiri. Maksudnya bukan aku keluar, tiba-tiba kepal terbang pergi kat sisi. Tak. Tuan kita yang bawa aku. Bubuh pula dalam bekas yang ada air yang aku boleh bernafas. Tuan kita yang bawa aku pergi sini, balik dia lepaskan aku balik. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah hakikat. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah kebenaran yang dia sendiri lalu. Baki lagi bila kamu dengar, wahai ikan-ikan sekalian, kamu nak cakap aku betul ke? Kamu nak cakap aku bohong ke? Hak aku cerita, itulah kebenaran. Hak aku cerita, itulah hak sungguh-sungguh. Hang nak cakap apa, hang nak komen apa, ikut pi. Tapi aku nak cakap ni sebab aku lalu sungguh ni, aku seronok nak cerita pada kamu. Itu gambaran analogi yang selalu guru-guru dan orang tua kita buat perbandingan.